Podcast ini mengandungi kandungan sensitif. Tiada kaitan antara yang masih hidup atau yang telah mati. Segala persamaan dengan situasi sebenar atau semasa adalah tidak disengajakan. Anda sedang mendengar Shockcast Original. Shock. Menjadi seorang wanita itu kadangkala ibarat kita berlayar. Sedang asyik mengejar pelangi, lautan badai bertukar tsunami. Kisah wanita-wanita ini penuh syarat dengan hikmah. Hayatinya, jadikan ia medan untuk menilai semula jika musibah itu akibat perbuatan dan kealpaan kita sendiri. Segalanya di hikmah. Apabila hati dan tubuh dicederai, banyak orang berkata perkahwinan itu opposite attract. Kenapa ya? Mungkin sebab dua rohani dan jasmani akan saling tertarik meski kepada si dia yang berseberangan sifat-sifat, atau dalam erti kata yang mudah, yang perangainya berbeza-beza lah, yang saling berlawan. Ya, perkahwinan itu sewajarnya membawa harmoni setelah kita yakin bahawa partner yang bakal kita gauli itu akan sentiasa menjaga autonomi. Namun, perkahwinan juga bertukar penjara sengsara apabila masa depan yang panjang membentang menjadi permaidani serpihan kaca paling bencana lagi meluka. Namaku Ainul Mardiah, nama bidadari tercantik di syurga untuk para syuhada. Nama suami aku Abdul Karim, yang bermaksud hamba Allah yang pemurah. Oh, kalau di daerah tempat kami tinggal ni, orang panggil suamiku YB Karim. Ya, yang berhormat Karim. Pada hujung minggu, suami aku berkocak-kocak memandu kereta pacuan 4 roda bersama tim kerjanya. Kemana? Dia sanggup redah jalan berlumpur dan berselut semata-mata nak menghantar stok minyak, stok biskut, susu, telur dan beras kepada beberapa keluarga fakir miskin yang tinggal di dalam hutan, yang kabarnya hanya makan sekali sehari kerana ketiadaan pendapatan tetap. Ya, namaku Ainul Mardiah. Aku isteri yang berhormat Abdul Karim, yang bangga lagi berbahagia menyaksikan kehebatan dan kemuliaan suamiku memenangi hati masyarakat. Aku isteri yang taat lagi setia. Aku isteri yang menyokong setiap perjalanan suamiku tanpa rasa berbelah bagi. Sebab aku tahu dengan tanggungjawab besar yang kini tergalas di bahunya, suamiku hari ini bukan milik aku seorang. Suami aku milik masyarakat. Tapi kamu tahu, tiap kali ada wartawan menelefon untuk melakukan temu bual dan sesi berfoto, suamiku yang berhormat Abdul Karim akan segera mengingatkan aku dengan suara yang keras, bicara yang baik-baik saja. Ya, ini kisahku. Aku yang bernama Ainul Mardiah, peminjam nama bidadari tercantik di syurga untuk para syuhada. Sudahkah kalian bersedia untuk mendengar kisahku? Aku dan suamiku yang berhormat Abdul Karim sudah berumah tangga lebih 12 tahun, dikurniai 3 cahaya mata comel lagi pintar. Namun, aku terpana seperti tidak ketemu jalan keluar. Kerana setiap kali hati dan tubuhku dilukai, dia akan menutupnya kembali dengan hadiah cincin berlian, kad kredit, haruman mewah serta pucuk rayu daripada lidahnya yang tidak bertulang. Ya, inilah kisah cinta agung kami yang sebenar-benarnya. Suamiku yang berhormat Abdul Karim masih bergelut dengan sifat pemarah dan panas baran. 12 tahun lalu, sedang genap seminggu pernikahan, aku ditampar sehingga bibirku pecah berdarah. Tapi suamiku pandai memucuk dan meminta maaf. Lalu aku sudah tentu menjinakkan hati. Aku menerimanya dengan nurani yang selalu bersangka baik. Hinggalah tiba suatu hari, kecederaan dan kelukaan fizikal dan mental yang aku alami ini
tidak bisa aku sembunyikan lagi. Secara rahsia, aku mengirim foto mataku yang bengkak dan lebam biru kerana berlentum di tumbuk buku 5 Abdul Karim kepada ibu dan ayah di kampung. Ibu dan ayah terperanjat bukan kepala. Jujurnya, aku mengharapkan mereka akan berkata sesuatu, namun jawapan mereka sungguh mengecewakan. Sungguh mengecewakan. Bincanglah baik-baik, nak. Mak ayah tak boleh campur hal kamu berdua. Nanti rosak pula masa depan politik Karim. Begitu respon mereka. Lalu isu aku ditumbuk suamiku yang berhormat Abdul Karim mati air begitu saja. Dan kebetulan saja, selang sehari selepas itu, ada produser televisyen ingin datang ke rumah berhajat membuat penggambaran khas untuk merakam kisah perjalanan suamiku. Maka, sehari sebelum didatangi kru TV, suamiku yang tercinta mengingatkan aku dengan suara yang parau dan keras. Kalau ditanya mengapa mata lebam, ingat, beritahu yang kamu terlanggar pintu kabinet dapur. Tak ku tahu kenapa terlalu mudah untuk suamiku Abdul Karim mengangkat tangan dan mencederai aku. Terkadang belum sempat luka di bibirku pulih akibat ditempeling tangannya yang kasar itu. Belakang badanku sakit dan lebam kerana diinjak, dilanyap, dibaling, dihempas ke dinding. Ya Allah, ya Rab, alangkah benar. Ada beberapa perkara dalam hidup kita tidak menuntut masa yang lama atau strata pemikiran paling tinggi untuk dicari jalan penyelesaiannya. Namun, kerana kita ini bertiangkan syariat agama, ditambah pula lingkungan budaya dan tata susila institusi kekeluargaan Melayu yang tidak mengizinkan episod dramatik rumah tangga itu dianekdotkan atau dihebah-hebahkan, maka banyak daripada kita, wanita dan para isteri, termasuk aku, memilih untuk membungkam dan berdiam. Aku mengunci mulut seketat-ketatnya, biarpun aku terseksa dan batinku sakit merana. Demikianlah, banyak daripada kita tidak mahu keluar dari kolong klaustrofobik kerana stigma, kerana resam Melayu, kerana takut dituduh membuka pekong sendiri. Kita takut dikata meludah ke langit, tertimpa wajah sendiri. Kita takut dilabel membuka selimut sehingga terselak keaiban suami. Wahai sahabat-sahabatku jauh dan dekat, namaku Ainul Mardiah dan aku masih menimbang-nimbang apakah suamiku yang tercinta, yang berhormat Abdul Karim harus kubawa ke muka pengadilan. Bukankah perkahwinan itu seharusnya padang adil lagi saksama untuk suami dan isteri? Namun jika karma cinta sudah seperti neraka, bisakah aku mengubahnya menjadi syurga loka? Sewaktu kalian mendengar cerita benarku ini, aku baru sahaja menghubungi Biro Bantuan Guaman, Polis Diraja Malaysia, juga One Stop Crisis Center untuk mendapatkan bantuan. Doakanlah aku dan 3 anak-anakku. Semoga kami bertemu keadilan. Semoga kalian juga, para wanita, sentiasa tekal-cekal, teguh menerjang gelombang. Kerana gelombang ganas itu terkadang datangnya dari laut yang amat kita sayangi. Kisah penganiayaan dan penderaan rumah tangga sebenarnya telah lama membarah dalam masyarakat kita. Namun oleh kerana tabu dan hidup dalam lingkungan budaya, maka isteri yang terseksa dalam rumah tangga selalunya memilih untuk membisu seribu bahasa. Kisah ini membawa hikmah yang tercapai apabila si isteri yang teraniaya
akhirnya berjaya mencari jalan keluar daripada neraka kehidupannya. Rujuklah kepada pihak berwajib kerana kebebasan yang dicari-cari tidak akan tercapai jika wanita enggan keluar memperjuangkan nasibnya.